Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana peristiwa permulaan wahyu. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 38 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu didatangi mimpi seperti cahaya subuh. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam merasa pelik dengan mimpi itu. Lalu dari itu baginda sallallahu alaihi wasallam selalu pergi untuk beribadat di Gua Hira yang tidak jauh dari Mekah. Di sana juga baginda sallallahu alaihi wasallam menenangkan dirinya sambil bertafakur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan dirinya dari suasana jahiliah bangsa Arab. Ketika hendak pergi ke sana, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membekalkan makanan yang mencukupi untuk hidupnya selama di sana, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di sana sehingga habis makanan. Apabila habis makanan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan pulang dan membawa makanan lagi. Mengikut sesetengah riwayat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di gua paling sedikit 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Ketahuilah para sahabatku, maksud baginda sallallahu alaihi wasallam beribadat di Gua Hira ialah dengan cara beribadat Nabi Ibrahim, iaitu dengan memberikan makanan pada orang yang lalu di sana, memberikan sedekah dan berhalwat, iaitu bersendirian. Pada suatu hari ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersendirian di dalam gua, tiba-tiba datang seorang lelaki dari arah belakang baginda sallallahu alaihi wasallam dan terus memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dan meminta baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dengan mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak membaca." Kemudian orang itu memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kuat sekali sehinggakan baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa menahan pelukan itu semampu mungkin, dan kemudian orang itu melepaskan pelukan dan meminta baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya lagi dengan mengatakan, "Iqra, bacalah." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak membaca." Kemudian orang itu memeluk lagi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kuat sekali lagi, dan perkara ini berterusan sehingga 3 kali. Kemudian orang itu berkata, iaitu, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada seketut darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Kemudian orang itu pun beredar ke langit dan mengatakan, "Kamu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam terus bergegas pulang ke rumah dan meminta isterinya Sayyidina Khadijah untuk menyelimutnya agar menghilangkan ketakutannya. Maka Sayyidah Khadijah pun melakukannya. Beliau meminta agar baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara yang telah terjadi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan perkara yang telah terjadi kepada isterinya. Selepas mendengarkan cerita itu, Sayyidina Khadijah membawa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan sepupu beliau, iaitu Warakah bin Naufal. Ini kerana Warakah ialah seorang yang pandai dalam perkara yang berkaitan seperti ini, dan Warakah juga ialah orang yang pandai dalam ilmu ahli kitab, iaitu Taurat dan Injil. Ketika sampai di sana, Warakah meminta baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan perkara yang dialaminya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang perkara ini, dan apabila sudah selesai, maka Warakah memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa yang mendatanginya iaitu ialah Namus, iaitu malaikat Jibril.
yang pernah mendatangi Nabi Musa. Lalu Warakah mengatakan bahawa akan ada suatu masa kaum-kaum baginda sallallahu alaihi wasallam akan membuangnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun terkejut. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sangat dihormati oleh kaumnya. Maka bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam akan dibuang oleh kaumnya? Lalu Warakah mengatakan bahawa tidak ada seorang pun nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mereka akan dibuang oleh kaumnya. Ketahuilah wahai sahabatku, Namus ialah nama malaikat Jibril seperti yang tertulis di dalam kitab terdahulu, dan makna Jibril ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam.